perubahan iklim. Saya mohon kisah mempercepatkan proses naik taraf beberapa pencawang pembagi utama dan pencawang masuk utama di Tawau yang usur. Puan Yang Bertuah, Tawau masih dengan isu bekalan air bersih di beberapa tempat Kampung Jawa Kongsi 10, Kampung Padang 6, Kampung Ranggu, Kampung Wakuba, Kampung Gading serta Taman Sri Indah. Mohon kisah perlu menambah atau menaik taraf loji air di Tawau, terutamanya loji rawatan air cinta mata. Puan Yang Bertuah, bayangkanlah memandu kereta di Tawau 1 kilometer perjalanan mahu 1 jam untuk menghadap kesesakan lalu lintas. KKR dan JKR perlu membina jenjang 4 di Jalan Kuara dan Jalan Apas bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas ini. Puan Yang Bertuah, di KL banyak lampu terang, sampai pokok pun diletak lampu terang, tetapi jalan-jalan bersekutuan di Tawau dan Sabah gelap. Ada lampu pun yang rosak dan tidak menyala. Satu persoalan saya kepada JKR, kenapa ambil alih kerja-kerja penyelenggaraan lampu jalan di Tawau dari Majlis Pembandaran Tawau, sedangkan kamu belum ada lagi tambahan bajet untuk hal ini? Pihak JKR tidak rasa berdosakah? Kerana kecuaian ini banyak nyawa rakyat terkorban kerana jalan gelap. KKR pastikan bajet penyelenggaraan lampu jalan untuk Tawau dan Sabah diluluskan dan disalurkan. Seterusnya, pelik tapi benar bah, di Tawau dan Sabah jalan raya 2 halah, tapi sampai jambatan jadi 1 halah. JKR dan KKR perlu naik taraf jambatan-jambatan ini. Jambatan Sungai Kinabutan, kilometer 8.7, Jalan Singon Tiku. Jambatan Maria, kilometer 0.6, Jalan Maria. Jambatan Sungai Tiku Tebel, serta kilometer 9.8, Jalan Singon Tiku. Puan Yang Bertuah, saya juga mohon Menteri Berusahaan Perdagangan dan Komoditi Malaysia untuk menerima penubuhan Majlis Kelapa Sawit Sabah dan Sarawak untuk mengawal selia program berkaitan kelapa sawit untuk bantu pekebun kecil. Bukan apabila harga sawit naik, pekebun kecil dikenakan cukai, dan bila harga turun, tiada tolong pekebun sawit kecil di Sabah dan Sarawak. Saya ingin memberitahu bahawa harga barang di Tawau dan Sabah sekarang lebih mahal sebanyak 30% berbanding di Semenanjung Malaysia. Mohon Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memberi satu mekanisme untuk menyelesaikan isu ini. Puan Yang Bertuah, jika pembinaan jalan raya sepanjang 39 km dari Kalabakan hingga Serudung yang menghubungkan Simangaris, Kalimantan dilaksanakan disegerakan oleh KKR, kita akan boleh menghubungkan populasi kepulauan Kalimantan yang merangkumi wilayah Sabah dan Sarawak, wilayah Kalimantan Indonesia dan Brunei hampir mencecah 30 juta orang. Ini merupakan satu game changer dengan izin kepada sosio-ekonomi Tawau sebagai bandar sebadan. Kalau mahu kita mendapat manfaat ekonomi, kerajaan mesti menaik taraf beberapa kemudahan. Mohon perhatian Kementerian Pengangkutan untuk pertama, menaik taraf lapangan terbang Tawau menjadi status lapangan terbang antarabangsa. Kedua, menaik taraf kemudahan pelabuhan Tawau supaya menjadi pelabuhan kemudahan bertaraf antarabangsa. Saya juga mohon perhatian Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Kesihatan Malaysia untuk menaik tarafkan kesihatan dan pendidikan. Pertama, menjelaskan status terkini permohonan pembinaan Hospital Besar Tawau serta darek siap dibina. Memenangkan ini merupakan keperluan yang mendesak. Kedua, menubuhkan universiti atau menawarkan kos sarjana muda yang sesuai dengan keperluan. Hal ini untuk memenuhi keperluan aspek pendidikan pendudukan di Kepulauan Kalimantan dan sekaligus melahirkan moda insan. Puan Yang Bertuah, penubuhan tabung amanah negeri Sabah dan Sarawak mesti ditubuhkan
untuk mengumpul dana persekutuan. Mohon Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan luluskan cadangan daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Haji Noor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dengan wujudnya tabung ini, Sabah dan Sarawak dapat melaksanakan projek pembangunan tanpa gangguan dan secara efisien. Saya berharap kerajaan perpaduan janganlah memainkan Sabah dan Sarawak seperti kerajaan persekutuan yang dahulu. Setiap tahun kebelakangan ini, ada bajet pembangunan dari persekutuan untuk Sabah Sarawak terpaksa dikembalikan hampir 70% kerana kononnya tidak digunakan. Kamu bagi Sabah dan Sarawak peruntukan juta-juta, tapi buka permohonan bulan April, tutup permohonan bulan Disember. Sempatkah guna semua peruntukan? Memanglah tidak sempat. Kerana birokrasi yang saya nyatakan inilah menyumbangkan kepada ketidakcekapan menggunakan bajet pembangunan ini. Lebihan peruntukan tahunan yang tidak sempat digunakan, biar kami Sabah dan Sarawak urus melalui tabung amanah negeri Sabah dan Sarawak. Puan Yang di-Pertua, selama 60 tahun hasil-hasil sumber daripada Sabah dan Sarawak diguna untuk bina menara, jalan raya, banyak kemudahan lain di semenanjung Malaysia. Kembalikan hak Sabah dan Sarawak seperti termaktub di MA 1963. Isu ini bukan isu wilayah kami sahaja, tetapi isu Sabah dan Sarawak ini ialah isu negara Malaysia. Puan Yang di-Pertua, sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan sajak demi Sabah dan Sarawak yang bertajuk Malaya Muda Lupa. Malaya Muda Lupa. Malaya Muda Lupa. Malaya Muda Lupa. Sana terang, jalan besar. Sini gelap, jalan kecil. Sana pokok, dihiasi lampu. Sini guna lilin dan lampu minyak tanah. Malaya Muda Lupa. Dahulu Kuala Lumpur, sekarang Metropolitan. Lumpur tinggal sama kami. Malaya Muda Lupa. Dulu minyak Sabah dan Sarawak bina KLCC. Malaya Muda Lupa. Kayu balak bina Lebuh Raya. Malaya Muda Lupa. Bajet kerajaan dahulu umun 100%, ambil balik 70%. Malaya Muda Lupa. Dulu buat bajet ratus juta. Puan Yang di-Pertua. Bajet lupa Sabah Sarawak. Point of order. Malaya jangan lupa lagi. Point of order. Harap Madani bantu kami. Point Beri of order. hak balik Puan Yang kami. di-Pertua. Dengan ini saya menyokong. Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya mohon menarik perhatian. Yang berhormat yang bercakap tadi, cuba lihat balik peruntukan. Ya, di bawah Seksyen 36/10. Supaya tidak mengulangi lagi perkataan-perkataan yang menyentuh tentang sensitiviti negeri ataupun negara. Ini adalah disebut dalam para 9 36/10 adalah salah pada peraturan menggunakan perkataan-perkataan derhaka kepada negeri. Adakah yang berhormat nak merujuk kepada perkataan Melayu? Yang berhormat, saya tidak merujukkan Melayu. Saya merujukkan kerajaan yang dulu. Kerana kita ditubuhkan daripada wilayah Malaya, wilayah Sabah dan Sarawak. Baik. Ya, saya tidak sebut bangsa. Okey, saya nak menarik perhatian supaya tidak lagi wujud perkataan-perkataan faham. yang boleh menjurus untuk menghina atau menderhaka. Saya pohon supaya yang berhormat menarik balik kenyataan ini. Tarik balik kenyataan ini. Saya tidak tersebut. Maranglah derhaka. Perkataan derhaka merujuk pada perkataan negeri. Ini disebut 36/10. Yang berhormat, sekarang ini pasukan Malaysia disebutkan dari apa? Pasukan Harimau Melaya. Sabah juga. Tak, yang berhormat. Saya nak rujuk perkataan yang digunakan. Saya buat keputusan untuk teruskan perbahasan. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Di-Pertua, sekiranya yang berhormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih pada Datuk Yang Pertua kerana memberikan peluang ini untuk saya perbahasan mengenai bajet belanjawan 2023. Saya juga seperti yang berhormat yang lain mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa banjir, terutamanya di Johor, dan juga saya mengungkapkan terima kasih pada seluruh badan-badan yang telah berkhidmat memberikan pertolongan, bantuan sama ada agensi kerajaan, NGOs ataupun individu yang terlibat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada pertolongan ini. Dalam perbahasan ini, yang pertama sekali saya ingin merujuk kepada sabda Nabi SAW di dalam Piagam Madinah. Kata Nabi, wa annakum mahma ikhtalaftum fi min syai' fa inna maradduhu ila Allah wa ila Muhammad. Bahawa apabila berlaku perselisihan antara kamu terhadap sesuatu masalah, hendaklah kembali kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan gambaran bahawa Piagam Madinah yang berlaku di zaman baginda bertitik tolak kepada kekuatan akidah dan keimanan serta keadilan yang merangkumi semua agama dan bangsa. Mudah-mudahan Madani yang dikenalkan ataupun diungkapkan oleh kerajaan hari ini benar-benar bertunjangkan kepada sumber yang betul, iaitu daripada perjanjian ataupun Piagam Madinah. Di dalam mencapai matlamat negara yang terbaik, antara elemen yang terpenting adalah pengukuhan institusi masyarakat. Yang ingin saya tarik perhatian adalah berdasarkan kepada peruntukan yang diberikan kepada institusi agama melebihi 1 bilion, kerajaan perlu mengkaji balik elemen-elemen penting dalam pemantapan masyarakat, di antaranya untuk mengkaji balik allowance para imam yang kita dimaklumkan telah sekian lama tidak dinaikkan. Imam bukan sahaja mengetuai solat, tetapi merupakan rujukan utama masyarakat, terutama dalam perkara yang membabitkan sosial dan keagamaan. Yang kedua, kekuatan sesebuah negara juga bergantung kepada institusi perguruan. Telah banyak yang berhormat menyentuh tentang beban para guru. Saya ingin menarik perhatian supaya selain daripada bebanan-bebanan yang terpaksa dipikul oleh guru, terkadang tidak terkait dengan tugas mereka, namun di atas rasa sayang dan kasih kepada pelajar, mereka sanggup untuk melakukan apa saja. Namun janganlah perasaan sayang dan kasih itu dibiarkan begitu sahaja. Oleh sebab itu, selain daripada mengurangkan beban guru, saya juga menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk kementerian yang berkenaan untuk melihat juga keselamatan guru yang kebelakangan ini hari ini seolah-olah hanya terabai, sehingga ada di kalangan orang luar masuk ke dalam kawasan sekolah mengugut dan cuba untuk mencederakan guru dan pendidik yang berhati mulia ini. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, saya juga ingin menyentuh berdasarkan rukun negara yang keempat, iaitulah kedaulatan undang-undang. Merujuk kepada 3/1 perlembagaan, Islam adalah agama persekutuan. Apa yang ingin saya sentuhkan di sini adalah berdasarkan kedaulatan undang-undang dan Islam sebagai agama persekutuan, saya mengambil perhatian agar kerajaan lebih tegas dalam menangani segala bentuk penghinaan yang sengaja ataupun disengajakan ditimbulkan oleh pelbagai pihak terhadap agama Islam. Terlalu banyak perkara yang terjadi merendahkan darjat agama Islam, tetapi dengan sebab longgarnya peraturan dan hukuman, ianya berterusan seolah-olah tidak dapat dikawal lagi. Apalah artinya sekiranya negara Islam, agama Islam diletakkan sebagai agama persekutuan, tetapi tidak ada langkah-langkah yang keras untuk mengawal dan memelihara agama yang maha suci ini.
Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Terima kasih kepada kerajaan yang telah menaikkan allowance sukarelawan bomba daripada 1,500 kepada 3,000. Namun saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia. Menurut data yang diperolehi dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPAD, pegawai bomba grade ke KB19 hanyalah mempunyai gaji minima yang sangat rendah, iaitu serendah 1,360. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada gaji minima yang ditetapkan oleh kerajaan. Sedangkan peranan bomba dan penyelamat amat besar sehingga mengorbankan nyawa dan kepentingan kehidupan peribadi mereka demi menyelamatkan orang lain. Tuan Yang di-Pertua, begitu ramai di kalangan ahli-ahli yang berhormat menyentuh tentang prasarana berkait pendidikan. Saya mengharapkan agar peruntukan yang besar kali ini benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang saya kira hampir 60 ke 70% ahli yang berhormat menyentuh tentang prasarana ini. Mudah-mudahan peruntukan yang besar ini dapat benar-benar sampai dan menyelesaikan masalah agar tidak timbul lagi permintaan yang sama pada bajet yang akan datang. Saya menarik perhatian Dewan juga. Segala kedaifan prasarana ini bukan hanya berlaku di Sabah dan Sarawak, tetapi juga berlaku di Tanah Semenanjung. Saya mengambil contoh Sekolah Kebangsaan Paya Luas dalam Parlimen Kuala Kerau. Bangunan yang dibina daripada kayu sejak 1970 yang tidak selamat digunakan tetapi masih digunakan. Saya meninjau keadaan sekolah ini, melihat betapa dhaifnya dan ianya juga membabitkan keselamatan pengguna termasuk pelajar dan juga staf yang terlibat di sekolah berkenaan. Begitu juga di Sekolah Kebangsaan Kerdau, bangunan 4 tingkat yang telah diduduki sejak 2010. Saya dimaklumkan bahawa bangunan tersebut tidak mendapat sijil kebenaran menduduki ataupun CF. Sehingga kepada hari ini, bangunan 4 tingkat itu mengalami kerosakan yang teruk. Sehingga saya melihat sendiri bagaimana shilling yang jatuh, air yang melimpah dari lantai, memberikan bahaya kepada seluruh warga sekolah tersebut. Oleh yang demikian itu, saya merasakan perkara ini perlu diambil berat. Jangan sampai pelajar kita hilang nyawa dengan sebab kelalaian kita melihat prasarana ini. Menyentuh tentang kenaikan harga getah, kenaikan getah 20 sen. Saya menarik perhatian bahawa 20 sen daripada RM2.50 ini bukanlah harga lantai, tetapi adalah insentif pengeluaran getah ataupun IPG. Yang mana untuk menuntutnya amat terpaksa melalui beberapa proses dan masa. Saya mencadangkan yang pertama, agar harga lantai ini dinaikkan ke RM3.50 ataupun saya juga mencadangkan peruntukan sumbangan musim tengkujuh yang bernilai 800 secara one off itu boleh diserapkan kepada menaikkan harga lantai bagi harga getah supaya lebih dapat dinikmati secara lebih mudah oleh pekebun-pekebun kecil. Mengenai peruntukan 800 ekar yang diberikan kepada FEDA, FEKRA dan RISDA untuk pembangunan industri pertanian, saya juga mencadangkan agar kerajaan memperuntukkan sebahagian tanah untuk memajukan sektor penternakan. Kerana menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, Malaysia mengimport daging lembu dari India sebanyak 2.2 bilion pada tahun itu, mewakili 78.1% dari keseluruhan daging pasaran Malaysia. Maka ini adalah jumlah yang besar. Alangkah baiknya peruntukan ini diberikan untuk memajukan sektor penternakan. Yang di-Pertua, sebagai akhirnya, sebagai anak penderoka Felda, sekali lagi saya menyatakan hasrat. Yang pertama, menyokong sepenuhnya pandangan dan pendapat cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Paguh untuk kerajaan menilai semula untuk menghapuskan hutang penderoka Felda. Kuala Kerau, sikit boleh? Kuala Kerau, sikit ya? Yang kedua, Syah, akhir nanti lepas ni kita menyamar ke kedai kopi. Yang kedua,
Biar betul. Yang kedua, saya ingin Perlu menyebut langat, juga. tak cukup masa. Sila duduk. Sila gulung. Sila gulung. Oh, gulung. Okey. Terima kasih. Yang kedua, ingin saya sentuh masalah dalaman ialah menaikkan taraf stesen kereta api Kuala Kerau. Dan sebagai akhirnya, saya juga ingin menasihati diri saya dan semua di kalangan kita bahawa kita adalah milik Allah, kita adalah ada tanggungjawab dan tanggungjawab ini akan dipersoalkan oleh Allah, maka jalankanlah tanggungjawab seolah-olah hari ini, hari dunia, besok kita telah berada di alam lain untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Puan Timbalan Speaker yang saya kasihi, ahli-ahli yang berhormat. Masa mencemburui kita 10 minit, jadi mohonlah kawan-kawan janganlah kacau sangat. Belah sana lah, sini boleh. Saya nak mula dengan Putrajaya dah, nanti dia kacau pula. Saya nak mula perbahaskan sesuatu yang sangat dekat dengan hati saya. Saya rasa dari kalangan ahli-ahli yang berhormat sini yang boleh gelar diri sebagai seorang profesional TVET rasanya tak berapa ramai lah. Tapi teman ni tukang masak, jadi saya mengaku sebagai profesional TVET. Saya sentiasa berpegang kepada bahawasanya sesuatu masyarakat tidak boleh mengaku sebuah masyarakat yang maju sehingganya seorang tukang masak gaji dan upahnya tidak jauh daripada seorang arkitek. Seorang tukang kayu, upah gajinya tidak kurang sangat daripada seorang pilot. Jadi saya memohon supaya ahli-ahli Dewan yang saya muliakan bersetuju dengan saya. Satu, ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah memperkasakan DVET dengan 50 juta ringgit diperuntukkan bagi skim latihan dual nasional atau SLDN. Syabas dan tahniah. Tetapi saya rasa itu adalah sesuatu tahniah yang mungkin belum capai penghujungnya atau penghabisannya. Saya nak rujuk ahli-ahli yang berhormat kepada sesuatu yang telah dijayakan oleh kerajaan negeri Perak sebelum ini, sebelum inilah, semasa Ipoh Timur berada dalam pentadbiran negeri. Kami telah menjayakan atau membawa satu program yang pada ketika itu kita namakan sebagai modular training, di mana asasnya adalah place to train, di mana peruntukan disediakan untuk memberi bukan saja membantu upah pelatih tetapi insentif kepada jurulatih. Dan jurulatih itu siapa? Jurulatih itu adalah para majikan sendiri. Kerana tiadanya jurulatih yang lagi arif, lagi handai dan lagi sesuai daripada majikannya sendiri. Dan pihak kerajaan dan jawatan kuasa TVET ketika itu menarik kepakaran yang sedia adalah dari institusi-institusi latihan untuk memberikan akreditasi atau pengiktirafan persijilan sebagai accreditation partner dengan izin. Itu adalah satu model operasi TVET yang sebenarnya bukannya asing untuk dunia. DVT di Germany, NVQ melalui City and Guilds di UK, itu sebenarnya adalah sesuatu yang agak lumrah di negara-negara yang kononnya maju. Dia memaju bab sini, tapi kita yang nak maju ni kerana mungkin masih ada yang memandang enteng terhadap profession TVET ni. Saya rasa tibalah masanya untuk kita pi jauh lagi, pi lebih maju lagi, pi lebih handai lagi dan memperkasakan program Place to Train, tambah lagi daripada 50 juta untuk SLDN kepada program Place to Train yang sebenarnya modelnya dah ada, sedang dijalankan, sedang diusahakan dan terus diusahakan oleh Pusat Aspirasi Anak Perak di Kerajaan Negeri Perak, dan harap-harap dengan azam dan iltizam dan tekad kerajaan pusat yang madani ini, kita membawa program ini dari Perak ke peringkat persekutuan. Apabila kita bicara tentang TVET juga, saya teruja sebab kebelakangan ini saya kerap berbincang
bertukar-tukar fikiran, bermusyawarah dengan rakan-rakan daripada Kementerian Luar Negeri. Di mana saya pun dapat tahu bahawanya program MCTP yang telah bermula sejak tahun 1980 memang sesuatu yang telah melatih, kalau tak silap lebih kurang ratusan ribu lah pelatih yang sekarang dah jadi profesional mereka dari ratusan 100 lebih negara, yang daripadanya Malaysia adalah salah satu benefactor dengan izin, anak-anak Malaysia. Dan saya dapati bahawasanya bilangan benefactor atau pelatih MCTP sekarang dah dikurangkan. Jadi saya mohon jasa baik ahli-ahli seisi Dewan untuk memberi sokongan kepada MOFA atau KLN untuk lebih perkasakan program MCTP ini untuk mengangkat Malaysia ke satu tempat di mana kita boleh contribute dengan izin, menyumbang lebih bakat-bakat kepada dunia dan pada waktu yang sama menyumbang lebih ramai profesional dalam bidang vocational dan teknikal melalui program MCTP. Saya nak beralih ke masa berapa? Ada 5 minit. Baik. Banyak lagi. Saya nak beralih kepada suatu isu yang agak makro tetapi memang menyentuh hati dan jiwa orang Ipoh. Kawasan saya Ipoh Timur. Dan Ipoh Timur punya satu hospital yang handal, yang hebat. Orang yang pergi sana pun ramai. Begitu ramainya, memanglah kita dah jenuh lah mendengar. Orang yang pergi hospital kena tunggu lama sampai kadangnya memang tak dapat rawatan. Dan saya rasa perkara ini tak elok untuk kita nak nafikan lah. Memang perkara itu saya sendiri, adik sepupu saya 2 minggu yang lepas saja memang pergi duduk dah pengsan atas katil tunggu 6 jam lebih sampai dia dah sembuh, dah ada sedar balik. Baru doktor sempat datang untuk bagi dia green light untuk balik rumah. Dan ini adik sepupu saya, ni saya bukan cerita petik dari luar. Benda ni betul benar keluarga saya. Jadi masalahnya saya tak nak menyalahkan siapa-siapa dan kita tahu dan saya konsisten dari dulu sehingga sekarang keanggotaan penjawatan dan juga tenaga kerja KKM di hospital kita memang tak cukup. Tak cukup. Dan apatah lagi tak cukup, yang kerja memang sudah sampai sini. Sudah pening, sudah letih, penat. Tetapi masalah ini kita tahu adalah masalah legacy. Jadi kita tak nak menyalah-nyalahkan, kita nak cari solusi. HRPB, Hospital Raja Permaisuri Bainun, yang menjadi hospital kepada bukan saja Ipoh sebenarnya, bukan saja 5 parlimen Ipoh, tetapi malah dia menjadi hospital untuk satu Perak. Bila ED-nya, emergency department-nya dengan izin, tak cukup katil, tak cukup ruang, tak cukup doktor, benda ni ada satu impak yang sangat besar kepada orang Perak secara keseluruhannya. Bila orang Perak ada kesan negatif, maksudnya Malaysia ditimpa musibah negatif, tak cukup katil, tak dapat rawatan. Jadi saya tak nak bangkitkan masalah sahaja, tetapi saya nak bawa satu cadangan penyelesaian. Di mana apabila kita bicara tentang hospital tak cukup ruang, tak cukup tempat, tak cukup sekurang-kurangnya dari segi hardware facility-nya dengan izin, saya nak mohon pertimbangan pihak KKM untuk pertimbangkan sekurang-kurangnya satu public-private partnership dengan hospital yang paling berdekatan. Saya tidak pasti, belum adakan perbincangan mendalam dengan Hospital Arizwan yang pada ketika ini, sebelum ini dia adalah, kalau tak silap, adalah milik Majlis Agama Islam Negeri Perak. Tetapi saya tak pasti kebelakangan ini pegangan saham dah bertukar, ada tukar tangan atau tidak. Tapi sekarang kalau boleh dipertimbangkan satu public-private partnership dengan izin dengan Arizwan sebagai hospital destinasi decantering of patients dengan izin daripada hospital HRPB ke Arizwan. Dan sekiranya perkara atau cadangan itu tidak boleh jalan atas apa pun sebabnya, saya mencadangkan supaya adanya satu bangunan persekutuan yang berhampiran. Memang dia bukan seberang jalan, sebelah aja.
yang pada ketika ini saya guna istilah underutilized lah dengan izin. Jadi saya nak mohon pihak KKM untuk pertimbangkan cadangan saya ini supaya kurang-kurangnya dari segi hardware, infrastrukturnya, prasarana asasnya bagi kesihatan dan rawatan untuk pesakit-pesakit di sekeliling Ipoh, sebenarnya Perak, dapat kita kurang-kurangnya tangani dalam masa yang terdekat ini. Saya juga mohon perhatian ahli-ahli yang berhormat dan juga timbalan speaker yang kacak dan segak. Saya nak bawa perhatian bahawasanya di dalam masyarakat madani kita ini, di negara yang kita harap-harap menjadi negara madani ini, saya rasa ada sekelompok dan segolongan dan segelintir rakyat Malaysia yang memang tak ada penjaga untuk menolong mereka yang perlukan penjagaan. Sebelum ini dalam perbahasan titah diraja telah pun saya sentuh berkenaan dengan penjaga. Habis dah ni. Jadi bagi saya 1 minit, saya mohon supaya pihak KKM dan kerajaan bukan sahaja dari segi nak bina hospital baru, menaik tarafkan klinik kesihatan yang memang sangat perlukan, pemerkasaan primary care dengan izin adalah sangat-sangat diperlukan. Tetapi kita perlu juga tengok dan kaji apakah option yang sedia ada dari segi perubatan dan rawatan untuk mengurangkan masa yang dibelanja dan digunakan bagi pencucian luka dan rawatan luka. Dan untuk yang akhir sekali, saya nak sebagai penutuplah. Negara yang madani, masyarakat yang madani telah diletakkan 6 rukun. 1, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, ihsan dan keyakinan. Bila kita bicara tentang keyakinan dengan sesuatu kerajaan yang baru dibina, sudahlah tentu kita nak pastikan 306 bilion punya investment yang lah ni dah diluluskan, menunggu realization, kita nak meyakinkan pelabur. Tetapi pula ada puak-puak belah sana ke mananya yang nak turunkan, runtuhkan, tumbangkan kerajaan, nak gulingkan kerajaan. Kita nak bina kembali negara kita ni. Tetapi ada yang nak runtuhkan kerajaan. Kita lawan. Kononnya itu hak demo. Tapi 30 saat. keyakinanlah yang kita perlu. Rakan-rakan di belah sana saya pasti. Saya tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli yang berhormat sana pun tak setuju sebenarnya. Putrajaya tak setuju. Tengok dia tahu keyakinan itu betapa pentingnya untuk pembangunan kembali sesebuah negara. Jadi saya mohonlah, cukup-cukuplah koma. Cukup-cukuplah. Demo nak... Yang berhormat, duduk. Yang berhormat, duduk. Berikutnya saya persilakan Yang Berhormat Padang Rengas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Ketua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas di dalam perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada mangsa-mangsa banjir di Johor dan Pahang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi perlindungan dan memudahkan urusan mereka. Tuan Yang Dipertua, saya ingin membangkitkan tentang permasalahan penyelenggaraan Jalan Raya Persekutuan, iaitu berkenaan garisan putih, jalan berlubang dan lampu jalan. Tuan Yang Dipertua, perkara ini merupakan isu utama dalam kalangan penduduk setempat dan saya percaya rata-rata di semua kawasan turut mengalami masalah yang sama. Terdapat banyak aduan daripada penduduk di kawasan saya berkenaan Jalan Raya Persekutuan di Padang Rengas yang garisan putih semakin pudar dan hampir tidak kelihatan. Terdapat kawasan jalan yang berlubang dan lampu jalan yang tidak menyala sehingga boleh mengundang kemalangan kepada pengguna. Rakyat semestinya
Tidak peduli berapa jumlah yang diperuntukkan setiap tahun untuk hal yang berkenaan. Tapi apa yang pasti, mereka tahu mereka ada jalan yang selamat dan selesa untuk keluar bekerja, untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi isu penyelenggaraan jalan raya ini perlu sentiasa diberi keutamaan. Malah menurut kajian, sebanyak 285 kes kematian dicatatkan antara 2014 hingga 2018 berpunca dari jalan raya yang berlubang. Bagi isu jalan-jalan berlubang di kawasan Parlimen, saya dipahamkan bahawa khidmat jurutera daerah akan digunakan untuk menyegerakan penurapan kerosakan jalan persekutuan serta perbaikan segera peruntukan berjumlah RM100,000 untuk setiap daerah dan sejumlah 50 juta ringgit untuk pemasangan lampu-lampu jalan khususnya di kawasan berkemalangan tinggi. Jadi saya berharap agar pihak Kementerian Kerja Raya dapat mempercepatkan proses agihan peruntukan berkenaan dengan kadar segera supaya kerja-kerja penyelenggaraan dapat dijalan dalam masa yang terdekat. Isu seterusnya, permasalahan haiwan perosak seperti babi hutan dan kera. Saya turut menerima aduan berkenaan permasalahan berkaitan haiwan perosak seperti babi hutan dan kera yang semakin lama semakin melaya di kawasan kediaman penduduk di kawasan kampung. Permasalahan ini dilihat boleh mengundang bahaya kepada penduduk. Penduduk turut mengalami kerugian dari segi kerosakan tanaman dan harta benda. Saya pasti isu ini turut berlaku di kawasan lain juga. Antara faktor yang menyebabkan peningkatan isu tersebut ialah kehilangan habitat hidupan liar, pembuangan sampah tidak teratur dan pembangunan atau tebus guna tanah yang tidak mengambil kira aspek hidupan liar. Sebagai inisiatif membentung permasalahan ini, saya ingin mencadangkan supaya pihak Jabatan Perkhidmatan di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dapat membentukkan bajet khas bagi mengurangkan kadar kerosakan tanaman pertanian di kawasan kampung yang disebabkan oleh penularan haiwan perosak ini. Saya mencadangkan supaya diadakan inisiatif untuk menyediakan sangkar perangkap bagi yang memohon, dan Jabatan Perkhidmatan juga boleh mengambil haiwan-haiwan tersebut dari semasa ke semasa dan melepaskannya ke hutan simpan bagi menangani haduan hidupan liar ini. Ketiga, isu permintaan industri teksi yang semakin berkurangan. Industri teksi dalam kalangan rakyat kini tidak lagi menjadi permintaan, memandangkan persaingan sengit berlaku antara pemandu syarikat e-hailing seperti Uber dan GrabCar telah menyebabkan pendapatan pemandu teksi konvensional kawasan saya terjejas teruk, dan saya percaya kawasan lain pun juga turut terjejas. Dan dikatakan kira-kira 80,000 daripada 120,000 pemandu teksi di negara ini terpaksa menggantung kunci dan mencari pekerjaan lain selepas tidak mampu bersaing dengan perkembangan pesat perkhidmatan e-hailing. Saya amat pahami dilema dan cabaran ekonomi yang terpaksa dihadapi oleh rakyat di mana mereka perlu menanggung kehidupan seharian dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan setelah saya telusuri Belanjawan 2023 yang diketengahkan tempoh hari tidak langsung menyentuh berkaitan dengan pendapatan maupun kebajikan pemandu teksi ini. Jadi pada pandangan saya, Kementerian Pengangkutan Malaysia mungkin boleh memperuntukkan sejumlah bajet sebagai insentif kepada pemandu teksi yang berdaftar secara one-off, bulanan atau sebagainya. Tuan Yang di-Pertua. Isu seterusnya, ada 3 isu yang telah saya bangkitkan semasa titah diraja tempoh hari tetapi belum mendapat jawapan daripada pihak menteri. Masalah pertama ialah masalah telekomunikasi, iaitu masalah capaian talian telefon dan internet di Parlimen Padang Rengas. Diharap Menteri Komunikasi dan Multimedia dapat bertindak secara bersepadu dalam membantu menyelesaikan masalah yang diutarakan oleh penduduk di Padang Rengas ini. Kini semua benda memerlukan kemudahan internet. Tiada guna mencanang kehebatan liputan 5G jika perkhidmatan 4G pun masih sukar untuk diperoleh di setengah-setengah kawasan. Yang keduanya, isu kenaikan komisen minyak yang dipohon oleh pengusaha-pengusaha stesen minyak. Memandangkan kos operasi
kos pekerja, kos TMB serta utility lain, bank charges dengan izin, kos sewa oleh syarikat minyak yang naik dengan ketara sekarang ini. Dengan itu, perlulah komisen minyak dinaikkan untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh pengusaha stesen minyak ketika ini. Kali terakhir, komisen minyak dinaikkan pada Januari 2019 dan sepatutnya dikaji semula selepas 3 tahun. Saya mengharap Kementerian Kewangan dan agensi yang terlibat memberi perhatian tentang perkara ini. Seterusnya, isu pembukaan stesen minyak yang semakin berleluasa. Bagi syarikat minyak, perkara ini menguntungkan, tetapi bagi pengusaha stesen minyak, ianya memberi kesan iaitu mengurangkan pendapatan sedia ada, di mana jika stesen dibuka berdekatan antara satu sama lain, jualan terpaksa dikongsi bersama, kecualilah adanya pembangunan dan kenaikan trafik yang amat memerlukan tambahan stesen minyak. Diharapkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dapat ambil tindakan dan tidak sewenang-wenangnya meluluskan permohonan pembukaan stesen minyak baru. Isu seterusnya, isu yang kelima, Tuan Yang Dipertua, isu pelaut Malaysia. Saya salah seorang bekas pelaut ingin mengutarakan isu-isu yang berkenaan dengan para pelaut. Pertama, peluang pekerjaan. Akademi Laut Malaysia Alam melaporkan dalam artikel berita bahawa industri perkapalan mengalami kemerosotan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, menyebabkan kekurangan peluang pekerjaan untuk pelaut Malaysia. Gaji tidak dibayar. Pada tahun 2020, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC melaporkan bahawa beberapa pelaut Malaysia tidak menerima gaji mereka selama beberapa bulan dengan ada yang terhutang sehingga 6 bulan bayaran gaji. Kekurangan latihan dan pembangunan kemahiran. Laporan berita oleh The Edge Markets menekankan keperluan untuk pelaut Malaysia memperoleh kemahiran dan pengetahuan baru untuk mengikuti kemajuan teknologi dalam industri perkapalan. Kesihatan Mental Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM melaporkan dalam artikel berita bahawa pelaut telah mengalami tahap tekanan dan kebimbangan yang tinggi akibat pandemik COVID-19 dan krisis pertukaran kru. Keselamatan dan keadaan pekerja. Kongres Kesatuan Kerja Malaysia MTUC telah menekankan keadaan kerja yang lemah dan kekurangan langkah keselamatan di atas kapal sebagai isu yang dihadapi oleh pelaut Malaysia. Seterusnya, keselamatan lanun dan maritim. Selat Melaka telah dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi untuk insiden lanun dan keselamatan maritim, dengan beberapa laporan berita menonjolkan ancaman yang timbulkan kepada pelaut Malaysia. Oleh itu, diharap pihak kementerian dan agensi berkenaan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangani isu-isu pelaut ini. 1 minit, Tuan Dipertua. Saya juga berharap pihak kerajaan dapat menggesa syarikat-syarikat perkapalan serta GPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, untuk menaja pelajar-pelajar lepasan sekolah untuk melanjut pelajaran dan seterusnya menceburi bidang ini, serta mengutamakan pelaut-pelaut tempatan untuk bekerja di syarikat-syarikat perkapalan tempatan. Alhamdulillah, saya dulu dapat tajaan penuh yang membolehkan saya belajar daripada peringkat kadet sehingga ke peringkat Master Mariner kelas 1 di Akademi Laut Malaysia. Saya berharap kerajaan sekarang dapat meneruskan inisiatif-inisiatif ini untuk menggalakkan lagi pelaut-pelaut di kalangan rakyat Malaysia. Sekian, Tuan Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Persilakan Yang Berhormat Batu Pahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam masyarakat Barani. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua
kerana memberi kesempatan kepada saya untuk bersama membahaskan bajet 2023. Terlebih dahulu saya ucapkan taziah kepada semua mangsa-mangsa banjir di Parlimen Paik Sulong, Parlimen Batu Pahat, Seri Gading, Omping dan juga Air Hitam. Di Batu Pahat sebanyak 6 PPS telah dibuka dalam 2-3 hari ini. Saya harap semua mangsa-mangsa banjir ini harap tabah dan banyaklah berdoa. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga selaku Yang Berhormat Menteri Kewangan atas pertengahan bajet 2023 yang telah mendapat sokongan ramai. Sesungguhnya bajet yang dibentangkan ini telah menunjukkan kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat prihatin dan bertanggungjawab. Datuk Yang Dipertua, walaupun hutang negara sekitar 1.5 trilion dan bajet defisit 5.6%, Kerajaan Perpaduan telah berjaya menyediakan satu bajet yang menyemakan satu bentuk agihan yang sekata dan saksama, meskipun negara berada dalam gelombang putaran hutang yang mencengkam. Malah terus mensasarkan pertumbuhan KDNK sekitar 4.5% untuk tahun 2023. Inilah bajet yang menampakkan kebertanggungjawaban kerajaan demi membina satu gagasan negara Malaysia Madani. Sedikit pantun, pisang muda rasanya kelat, setelah masak sedaplah nanti. 12 ikhtiar, 3 tekad bersama membangun Malaysia Madani. Datuk Yang Dipertua, pendekatan kerajaan perpaduan untuk mengutamakan rakyat khususnya bagi usaha menghapuskan kumpulan miskin tegar telah dapat diterjemahkan dengan jelas oleh kerajaan dalam bajet 2023 ini. Langkah kerajaan dalam menegakkan keadaan sosial di negara ini iaitu mengecilkan kesenjangan pendapatan isi rumah adalah sangat-sangat dialalukan. Kumpulan miskin tegar yang dianggarkan lebih kurang 130,000 isi rumah ini bakal disifarkan atau dinoktahkan tahun ini. Walaupun ada yang mengatakan langkah menghapuskan kemiskinan tegar adalah satu sasaran yang sukar dicapai, tapi saya yakin dengan usaha murni dan bersungguh-sungguh oleh Kerajaan Malaysia Madani dalam merangka langkah-langkah strategik ke arah itu, insya-Allah ianya akan berjaya. Seperti mana pantun, perkara yang lalu usah dikesal, masa depan dikejar segera. Berlapang dada berjiwa besar, demi rakyat, demi negara. Datuk Yang Dipertua, kerajaan masih terus berusaha meningkatkan pendapatan per kapita daripada 45,920 pada tahun 2022 kepada 51,067 pada tahun 2023. Angka pendapatan per kapita 2022 ini sebelum ini telah jatuh teruk adalah akibat dari pandemik COVID-19. Tapi insya-Allah pada bajet 2023 kali ini, Kerajaan Malaysia Madani mampu menyasarkan pendapatan per kapita yang lebih baik. Datuk Yang Dipertua, untuk membangunkan gagasan Malaysia Madani, gaya hidup sihat di kalangan penduduk ini hendaklah dioptimumkan. Berdasarkan Ketua Perangkauan Malaysia DOSM, statistik semasa, bayi yang baru lahir pada 2021 dijangka hidup hingga 75.6 tahun atau 12 tahun lebih lama berbanding 5 dekad yang lalu, iaitu 63.6 tahun pada 1970. Ini menunjukkan bahawa kemajuan kesihatan negara ini telah memberikan impak yang baik dan kesedaran masyarakat mengenai peri pentingnya penjagaan kesihatan yang berkualiti semakin meningkat. Namun begitu, pada masa yang sama, infrastruktur Kementerian Kesihatan KKM perlu selari dengan keperluan semasa bagi memastikan rakyat ini mendapat khidmat yang baik daripada klinik dan hospital kerajaan yang sedia ada. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman, di Parlimen Batu Pahat kini ada sebuah klinik di Rengit yang dibina pada 1960-an dan dikenali sebagai Hospital Desa Rengit pada masa dulu. Kini telah bertaraf sebagai klinik kesihatan dengan kekuatan anggota seramai 45 orang. Kini klinik kesihatan Rengit ini telah terlalu uzur, tapi tetap menerima kedatangan pesakit di antara 180 hingga 250 orang setiap hari.
dengan ruang menunggu yang sempit, panas, bangunan yang usang. Namun anggota klinik kesihatan ini tetap bersemangat memberi perkhidmatan yang terbaik pada masyarakat sekeliling. Yang sedihnya, atap klinik ini bocor dan ini menyusahkan para pesakit yang hadir. Oleh itu, saya mencadangkan agar fasiliti kesihatan ini perlu dibaik pulih seberapa segera. Atau menyewa mana-mana bangunan yang kosong di Renggan ataupun klinik-klinik desa di sekitar Renggan ini dinaikkan taraf. Datuk Yang Dipertua, saya masih ingin mencuit lagi infrastruktur kesihatan. Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat terletak di Jalan Muhammad Khalid. Bangunan kesihatan ini telah berusia 85 tahun. Begitu telah lama dan tidak sesuai untuk dihuni kerana membahayakan keselamatan. Saya cadangkan carilah bangunan baru atau menyewa mana-mana bangunan untuk keselesaan para anggota kesihatan di Batu Pahat. Datuk Yang Dipertua, mengikut data yang diperolehi, saya nak tambah lagi, mengikut data yang diperolehi daripada Jawatan Perangkaan, di Batu Pahat, di sekitar 5,000 isi rumah masih statusnya menyewa. Oleh itu, saya mencadangkan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, tolonglah membina rumah PPR di dalam Parlimen Batu Pahat demi kelangsungan kumpulan B40 dan mereka-mereka yang belum memiliki rumah di Batu Pahat. Tuan Yang Dipertua, di Malaysia ni, satu-satunya universiti di Asia Tenggara yang mempunyai lapangan terbang sendiri adalah UTHM, iaitu Universiti Tun Hussein On Malaysia. Lapangan terbang ini mempunyai landasan sebanyak 1,000 meter atau 1 kilometer yang menghadap Selat Melaka. Malangnya, Datuk Yang Dipertua, lapangan terbang ni yang dalam Parlimen Batu Pahat ni masih belum siap, sedangkan atau dipahamkan sepatutnya siap pada 2019. Oleh itu, Batu Pahat mohon Kementerian Pengajian Tinggi hendaklah ambil maklum untuk segerakan, untuk siapkan lapangan terbang kepunyaan UTHM ni untuk disiapkan segera. Dalam Parlimen Batu Pahat juga sering berlaku masalah banjir kilat seperti selepas hujan lebat. Masalah ini berlaku khususnya di sekitar Jalan Tanjung Labu, persimpangan Sungai Sulo, Sungai Ayam, depan Petronas Taman Bandang Jaya, di persimpangan jalan masuk Taman Bandar serta di depan stor JKR. Saya mohon pihak Kementerian Kerja Raya segera naikkan taraf jalan ini agar pengguna jalan raya ini tidak lagi berdepan dengan masalah menghadapi banjir kilat. Tuan Yang Dipertua, hari ini kita melihat rakyat semakin yakin terhadap kerajaan perpaduan yang telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Titah tuanku telah disambut positif oleh 2/3 ahli parlimen di Dewan Rakyat ini. Kini kerajaan perpaduan semakin mendapat sokongan daripada kalangan rakyat. Usaha kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat melalui program menu ramah pula telah menjadi pilihan utama di kalangan masyarakat. Konsep Malaysia Madani pula sering menjadi topik perbahasan oleh semua pihak dan masing-masing tidak mahu melepaskan peluang memberikan pandangan untuk menguatkan lagi konsep gagasan Malaysia Madani. Pandangan dan hujah membina dari segala lapisan masyarakat sudah pastinya akan mengukuhkan lagi usaha-usaha kerajaan untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat. Tuan Yang Dipertua, akhirnya Batu Pahat ingin berkongsi dengan serangkap pantun sebelum saya menggulung. Batu Pahat bandar yang indah, asam pedas makanan sajian. Bajet 2023 dibentang sudah, suruh warga memberi pujian. Oleh itu, Batu Pahat menyokong penuh bajet 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat. Berikutannya disila Yang Berhormat Kudat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut sama membahaskan belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan, Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan kita. Sebagai wakil rakyat daripada kawasan yang termiskin di Malaysia, saya amat mengalu-alukan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, terutama sekali
poin yang mengatakan bahwa ini adalah belanjawan untuk menoktakan kemiskinan di Malaysia. Dan saya rasa perkara ini cukup penting dan antara perkara yang terpenting sebenarnya untuk kawasan saya disebabkan oleh kawasan saya mempunyai kadar kemiskinan yang tertinggi di Malaysia, yaitu 47% kadar kemiskinan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk bertanya kepada pihak kerajaan, apakah menoktakan kemiskinan ini berarti pada tahun hadapan tidak ada lagi orang-orang ataupun penduduk di Malaysia ini, terutama sekali di kawasan saya, yang mempunyai pendapatan di bawah paras kemiskinan. Kalau sekiranya ya, maka saya juga ingin mengetahui apakah mekanisme dari segi pelaksanaan. Sebab kalau dia mengambil kira mekanisme pelaksanaan yang ada pada sekarang, saya rasa kita tidak akan mencapai sasaran untuk menoktakan kemiskinan di Malaysia ini. Sebab terlalu banyak birokrasi di peringkat-peringkat tertentu dari segi pelaksanaan, apa saja rancangan kerajaan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyentuh beberapa perkara yang berkait rapat dengan masalah kemiskinan, khususnya di kawasan Parlimen Kudat. Terutama sekali salam pertama saya kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, yaitu jalan-jalan di kawasan Parlimen Kudat sangat daif, Datuk Yang di-Pertua. Ada di antara jalan-jalan tersebut pada masa hujan, babi hutan pun tidak mau lalu kawasan-kawasan itu. Hanya manusia yang dipaksa untuk lalu kawasan-kawasan itu. Dan perkara ini sudah berterusan selama 60 tahun kita merdeka. Saya mohon supaya pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, supaya memberikan peruntukan yang secukupnya untuk menaik taraf jalan-jalan di kawasan saya, terutama sekali Jalan Narendang, Jalan Mangkapon, Jalan Mapan-Mapan, Jalan Pantai Gunsali Mapat, Jalan Telaga, Jalan Lokdangkaan, Jalan Pantai Patani di Pitas, Jalan Kampung Andap Korina, Jalan Kampung Andap Jawa Sikuati, Jalan ke Mesej Tampakan, Jalan ke Perpaduan Ria, Jalan Longgem Besar Kecil, Jalan Simpang Mayau, Jalan Loro, Jalan Mesangkung di Kudat, dan banyak lagi kalau saya sebut di sini, Datuk Yang di-Pertua, 3 hari tidak habis. Satu lagi yang saya ingin minta supaya kerajaan mempertimbangkan membina satu jalan utama untuk merentasi Pulau Banggi, yaitu jalan dari Limbuak ke Dogoton, yang boleh dinamakan sebagai Trans Banggi, sebagai penghubung dari satu sisi ke sisi yang lain. Disebabkan Banggi ini adalah pulau yang terbesar di Malaysia dan punya penduduk yang agak ramai. Bekalan air luar bandar juga perlu dipertingkatkan, dan saya mohon kepada Kementerian KKDW supaya memberikan perhatian khusus, sebab masih ramai penduduk dan kawasan-kawasan masih banyak yang tidak mendapat bekalan air pipe ataupun air bersih. Dan saya mohon supaya sekiranya membina saluran-saluran pipe ini agak tinggi kosnya, maka saya mohon supaya dibina perigi-perigi yang mempunyai penapisan air yang baik. Begitu juga dengan rumah-rumah PPRT dan juga pembaikan-pembaikan rumah yang perlu disegerakan di kawasan saya. Yaitu saya mohon supaya kerajaan boleh menyediakan sekurang-kurangnya pembaikan rumah sebanyak 4.000 unit dan juga PPRT sebanyak 2.500 unit. Kebanyakan rumah-rumah yang didiami oleh penduduk di kawasan Kudat sekarang adalah merupakan rumah yang menjadi tumpangan kepada 4 ataupun 5 keluarga. Ada yang sampai 5 keluarga. Ya. Jadi begitu juga dengan titian-titian usang ya, di Landungayan, Tanjung Kapur, Perpaduan Ria, dan beberapa perkampungan di Pitas dan Pulau Banggi. Saya mohon supaya kerajaan memberikan peruntukan secukupnya
untuk membina titian-titian ini naik taraf kepada titian konkret. Jalan-jalan persekutuan juga sangat teruk keadaannya di kawasan saya. Kalau ada bekas menteri jatuh daripada basikal di Semenanjung, besoknya diturap sepanjang jalan. Di tempat kami, kawasan saya, kawasan jalan persekutuan ataupun jalan persekutuan ini, satu lubang sampai 6 buah kereta tersadai dalam masa yang sama. Pun dibiarkan begitu saja. Jadi saya mohon kepada Kementerian Kerja Raya supaya memberikan perhatian sepenuhnya kepada perkara-perkara ini. Begitu juga dengan Pen Borneo, saya mohon supaya package yang melalui ataupun ke kawasan Parlimen Kudat disegerakan untuk memberikan impak ekonomi yang lebih kepada kawasan yang termundur ini. Saya juga mencadangkan agar Pen Borneo yang menghubungkan pantai barat dan pantai timur agar dibina laluannya melalui Kota Marudu, Pitas, Paitan, dan Beluran, yaitu melalui kawasan saya memandangkan kos untuk membina Pen Borneo di kawasan ini akan memberikan kelebihan kepada kerajaan, yaitu kos yang lebih kecil berbanding dengan melalui laluan-laluan yang lain. Dan kawasan saya ini merupakan kawasan yang cukup besar, ada tuh yang di Pertua. Kawasan saya ini kalau dikumpul tanahnya dan diletak di atas Melaka, negeri Melaka boleh hilang. Kawasan saya ini 2.300 km persegi kawasannya. Jadi tanah-tanah yang ada di kawasan saya ini sudah terbiar begitu lama. Bukan disebabkan oleh penduduk di kawasan saya malas, seperti mana yang pernah dilabelkan oleh pemimpin-pemimpin tertentu. Tidak. Orang Sabah, terutama sekali kawasan saya ini bukan malas, tetapi untuk mengusahakan tanah-tanah di kawasan kami ini memerlukan jalan-jalan pertanian. Dan itu sebab saya mohon kepada Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah yang drastik bagi membina jalan-jalan, khususnya menaik taraf jalan-jalan pertanian ke jalan konkret, agar hasil-hasil pertanian dapat dikeluarkan dan akan menjadi sumber pendapatan kepada penduduk daripada kawasan luar bandar. Sekolah juga, terima kasih kepada Menteri Pendidikan yang begitu prihatin. Sudah beberapa kali saya berjumpa dengan yang berhormat Menteri dan memberikan penekanan berkenaan dengan sekolah-sekolah daif. Ada sekolah di kawasan saya, terutama sekali di SK Sabur. Adik dia, kakak darjah 3. Dia masak untuk diri dia dan adik dia darjah 1. Yang tinggal di rumah transit yang dibina sendiri disebabkan oleh jarak sekolah daripada rumah mereka terlalu jauh. Jadi saya mohon kepada Kementerian Pendidikan supaya mengatasi perkara ini, terutama sekali sekolah-sekolah daif ini, agar tidak ada lagi rumah-rumah transit. Begitu juga dengan sekolah-sekolah daif ini, saya mohon supaya pembaikan sekolah-sekolah daif ini dapat disegerakan. Dan kepada kementerian yang sama juga saya mohon supaya dibina satu sekolah agama di Kudat, yaitu di Tanjung Kapur. Sebab ada 5 daerah yang ada di utara Kudat ini tidak mempunyai satu sekolah agama pun. Bayangkan, 2 parlimen di sana tidak mempunyai sekolah agama. Jadi saya mohon supaya kementerian memberikan perhatian ini, dan kalau tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini, bolehlah dilaksanakan mungkin pada tahun depan. Ya. Mohon 1 menit, Datuk Yang di-Pertua. Perkara yang paling penting bagi saya adalah berkenaan dengan pemilikan tanah. Dan saya mohon kepada Kerajaan Persekutuan, terutamanya Jabatan Perdana Menteri, untuk meneruskan program PANTAS, yaitu pengukuran tanah, program pengukuran tanah yang dijalankan, yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Dan saya mohon supaya program itu diteruskan, sebab tanpa pemilikan tanah yang sah
kepada penduduk-penduduk di kawasan saya, maka tanah-tanah ini tidak akan dapat diusahakan dan tidak akan mendatangkan apa-apa hasil kepada penduduk di Parlimen Kudat. Jadi saya mohon supaya perkara-perkara yang telah saya bawa dalam Dewan Yang Mulia ini dapat dipertimbangkan dan diperhalusi oleh mana-mana kementerian yang saya sebutkan tadi. Kudat mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kudat. Dipersilakan Yang Berhormat Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Negeri Perlis suasananya nyaman, Padang Besar paling utara. Wahai Datuk Speaker yang budiman, izinkan hamba memulakan bicara. Terlebih dahulu, saya mengucapkan setinggi penghargaan kepada Datuk Yang di-Pertua yang memberi peluang untuk saya terlibat dalam perbahasan Belanjawan 2023 di dalam Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Pertua, mengambil kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Yang Berhormat Menteri Kewangan dan semua penjawat awam yang terlibat dalam menyediakan bajet 2023 ini. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan isu pelancongan, kerajaan bersedia memperuntukkan 250 juta ringgit untuk mempromosikan pelancongan. Antaranya, 115 juta ringgit disediakan sebagai dana geran padanan untuk bekerjasama dengan industri pelancongan. Jangan dilupakan negeri-negeri yang berasaskan pelancongan seperti Perlis. Padang Besar merupakan salah satu pintu masuk laluan ke Thailand, tetapi berapa ramai yang singgah untuk menikmati keindahan 4 bukit batu kapur formasi cuping yang menjadi mercu tanda negeri Perlis seperti Bukit Keteri, Bukit Cabang, Bukit Cuping dan Bukit Jernih. Juga menikmati pemandangan indah di Wang Kelian, singgah sebentar di Jeti Kuala Perlis untuk ke Langkawi. Tiba masanya peruntukan itu diturunkan selayaknya kepada negeri melalui lembaga promosi pelancongan negeri atau agensi berkaitan untuk memacu industri pelancongan yang masih lagi suram. Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Motek dan pengurusan Motek yang cakna dengan isu Perlis. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang hadir ke perasmian Pesta Angin Timur Perlis 2023 baru ini yang merupakan salah satu tarikan terbaik pelancongan di negeri Perlis. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan isu perumahan generasi muda dan rakyat miskin. Isu perumahan hanya berkaitan penyelenggaraan PPR dan duty stamp. Terima kasih bagi pihak golongan berpendapatan rendah berkenaan isu PPR. Bagaimana pula dengan mereka yang ingin memiliki rumah kali pertama dan golongan M40 yang juga tidak mampu membeli rumah kerana harga yang ditawarkan terlalu tinggi dan bank yang mengenakan syarat yang ketat. Saya telah bertemu dengan anak-anak muda Felda melalui NGO kami Anak Felda, KAF dan juga Majlis Belia Malaysia, MBM Perlis yang mengadu berkenaan projek perumahan warga Felda atau PWF di Perlis yang tidak mampu milik, hanya mampu tengok. Rumah kos rendah dijual dengan harga ringgit Malaysia RM80,000 hingga ke RM100,000. Manakala rumah kos sederhana dijual dengan harga RM180,000 sehingga RM200,000. Dengan pendapatan anak muda Felda di Perlis walaupun berkelulusan dan bekerja tetapi berada di tahap M40, mereka masih belum mampu memiliki rumah. Mohon jasa baik pihak berkaitan untuk menilai semula harga rumah tersebut sesuai dengan matlamat untuk memastikan generasi Felda mempunyai rumah yang selesa selain anak muda lain. Begitu juga seperti skim-skim di Felda, Fikra dan juga di Risda. Saya mencadangkan agar pihak kerajaan mempromosikan alternatif pemilikan rumah seperti konsep musyarakah mutanaqisah, sewa beli secara qardu hasan dan juga konsep council housing dengan izin. Saya nak sentuh juga berkenaan dengan pinjaman bank. Pihak bank negara menetapkan kadar dasar semalaman atau OPR tetapi bergantung kepada pihak institusi kewangan untuk menetapkan kadar faedah atas pinjaman sama ada nak turun ataupun naik, plus minus. Dengan izin, sepatutnya pihak institusi kewangan dalam memahami situasi ekonomi sekarang mengambil inisiatif menurunkan sedikit kadar faedah bagi mengurangkan beban rakyat, bukan mengambil kesempatan dengan kenaikan
dan kemudian mengisytiharkan keuntungan dengan hebat dan dahsyat. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan isu keselamatan sempadan. Keselamatan dalam negeri, terutamanya di sempadan, sangatlah perlu sentiasa siap siaga. Melalui laporan dan penelitian daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, adakah kerajaan sedar Malaysia sangat terdedah kepada jenayah rentas sempadan akibat masalah telekomunikasi sempadan yang begitu lemah. Dengan kekuatan peralatan yang belum moden, pemantauan sempadan masih lagi belum berjaya dilaksanakan secara autonomous dengan izin melalui drone dan juga pengesan haba. Sudah tiba masanya kerajaan berbelanja dengan berhemah dan mengutamakan pakar tempatan dalam membina perkakasan dan sistem rangkaian keselamatan negara. Keperluan fokus kepada masalah pencemaran isyarat telekomunikasi negara jiran di sempadan dan juga pemasangan pengacau isyarat atau jammer dengan izin perlu disegerakan bagi usaha itu. Peruntukan bagi kawalan sempadan dan pembangunan prasarana sempadan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Antaranya kalau di Perlis, komplet ICQS wang kalian wajar dinaik taraf agar sekurang-kurangnya standing dengan komplet ICQS wang perancan di sebelah Thailand yang sedang dinaik taraf beberapa tahun yang lalu, yang telah dinaikkan taraf beberapa tahun yang lalu. Saya doakan juga pembangunan di Sabah Sarawak berjalan baik bagi menampung bakal limpahan ekonomi daripada pemindahan Jakarta ke Kalimantan, insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, dalam isu memperkasakan bahasa Melayu, firman Allah, dan kami tidak utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, surah Ibrahim ayat 4. Kebanyakan negara maju dunia mengajar ilmu terutamanya sains dan teknologi dalam bahasa ibunda agar mudah merangsang kefahaman rakyatnya. Tidak hairanlah mereka mampu menjadi antara kuasa besar dunia seperti Jerman, Jepun, China dan Turki. Dapat dilihat dalam pelekat dan buku manual mesin jentera, kenderaan dan produk keluaran mereka menggunakan bahasa ibunda mereka. Kita sebagai pihak mengimport pula yang terpaksa membuat terjemahan. Selain pernah menjadi lingua franca, bahasa Melayu juga sebagai bahasa penyatuan, bahasa perpaduan atas dasar sebab ia mewakili semua rakyat Malaysia dan daripada seluruh pelosok negara. Ia juga merupakan identiti budaya negara ini dan bagi semua kaum di mana semua pihak perlu rasa bangga, sayang dan setia kepada bahasa kebangsaan ini. Amat penting sebagai rakyat Malaysia boleh berbicara dalam bahasa Melayu dengan fasih dan lancar dan sepatutnya syarat wajib menjadi warga negara Malaysia. Ahli parlimen, sahabat-sahabat ahli parlimen dan semua pimpinan negara perlu fasih berbahasa dalam bahasa Melayu sebagai contoh teladan kepada rakyat Malaysia. Ibnu Khaldun pernah berkata bahawa bangsa yang hina adalah bangsa yang mengagungkan bahasa penjajah. Tidak salah belajar bahasa asing, tetapi bukan perlu diwajibkan semuanya. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Datuk Yang di-Pertua, dalam isu tadbir urus kerajaan, hari ini kita berbicara berkaitan belanjawan dalam menentukan dasar atau kaedah tata cara berbelanja dalam negara. Pembentangan Belanjawan 2023 kali ini bertemakan membangun Malaysia Madani, jelas menunjukkan tak lebih daripada sekadar tema yang tiada roh madani sendiri. Lebih lunak membongak dari melihat Malaysia diterajui dengan menghormati mandat rakyat, keprihatinan kerajaan kepada rakyat secara keseluruhan. Acap kali didendangkan kerajaan akan membasmi dan memerangi rasuah hingga ke akar umbi. Akar mana yang nak dibasmi atau diracun? Tepuk tanyalah sahabat-sahabat belah sana. Sukar saya memetik ucapan Menteri Kewangan dalam pembentangan bajet. Belanjawan madani ini harus mempunyai keupayaan untuk mengembelingkan seluruh kekuatan. Tetapi di manakah langkah pengembelingan itu? Perkara asas seperti peruntukan kepada ahli parlimen pun tidak mampu disetarakan. Inikah yang dinamakan madani? Datuk Yang Pertua, Perlis merupakan salah satu contoh kerajaan yang menghormati pilihan rakyat. Kami di Perlis mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera. Tiada diskriminasi dalam pentadbiran kerajaan negeri. Istilah pembangkang seperti tidak wujud di Perlis kerana ada pembangkang di layan baik seperti ada yang lain. Mempunyai peruntukan yang sama, bahkan diberi peluang terlibat dengan aktiviti aduan kerajaan bagi memastikan rakyat Perlis dilayan sama rata tanpa mengira kaum, agama dan parti.
Datuk Yang di-Pertua, rakyat memilih wakil mereka. Kerajaan menghormati pilihan mereka. Itulah yang patut ada dalam sebuah kerajaan madani. Awang batil membaca hikayat. Penglipu lara begitu tugasnya. Jangan khianat pilihan rakyat. Bahagilah peruntukan seadil-adilnya. Tok Selampit bercerita sungguh gamat. Bersungguh benar bagai dikata. Pemimpin akan mendapat hormat bila berbicara janji di kota. Datuk Yang di-Pertua, pembentangan bajet 2023 masih menunjukkan kerajaan tidak peka dengan mandat rakyat, malah menghukum pengundi yang telah melaksanakan kewajipan mereka. Jadi, untuk itu, Datuk Yang di-Pertua, saya cukuplah sekadar ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Besar. Dipersilakan Yang Berhormat Ranau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Salam hormat kepada seluruh ahli-ahli majlis. Dalam ucapan belanjawan kali ini saya ingin menyentuh beberapa perkara yang mana saya berharap kerajaan yang ada pada hari ini akan mengambil tindakan yang serius untuk menangani perkara yang saya akan bangkitkan. Tapi tidak lupa sebelum saya mulakan saya ingin mengucapkan terima kasih di atas usaha kerajaan perpaduan yang ada pada masa sekarang untuk memberikan dana untuk membina membangunkan bandar-bandar antaranya dan juga untuk prasarana awam Sabah dan Sarawak 25 bilion, Pan Borneo 20 bilion untuk 1,000 km dan untuk pembinaan klinik, bank dan beberapa lagi yang telah diberi perhatian oleh kerajaan perpaduan pada masa sekarang. Tapi saya ingin menyentuh pertama yang saya ingin tekankan, saya pernah sebut perkara ini sebelumnya pada tahun-tahun yang sebelum ini. Saya rasa perlu lagi sekali lagi saya tekankan dan rakan saya daripada Sabah, YB Keningau juga sudah menyentuh perkara ini. Namun saya rasa perlu dipertegaskan bahawa kami rakyat negeri Sabah, rakyat dari wilayah Sabah mengharapkan bahawa perbelanjaan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak hendaklah dinaikkan secara adil. Cadangan YB Keningau supaya